Action. Merdeka! 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 Tugasan ini bertajuk kolonialisme di Malaysia. Sebelum itu, marilah kita kenali apa itu kolonialisme. Kolonialisme merupakan tindakan sesebuah negara yang mengeksploitasi atau mendominasi sesuatu kawasan serta masyarakatnya yang dianggap lemah. Pengeksploitasian itu meliputi berbagai sudut seperti ekonomi, sosial, budaya, cara pentadbiran, serta politik. Kolonialisme dalam bahasa kata Latin ialah kolonia, yaitu country estate. Kolonialisme juga merupakan lanjutan dari imperialisme yang berlaku sebelumnya. Kehadiran kuasa barat dimulai dengan kehadiran Portugis di Melaka melalui kedatangan rombongan Lopez de Segura dan menyerang Melaka pada 1511 dengan tentara yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, diikuti dengan Belanda dan British sehinggalah termutirannya Perjanjian London 1824. Faktor-faktor kedatangan masyarakat Eropa ke Tanah Melayu. Masyarakat Eropa mempunyai 5 faktor datang ke Tanah Melayu. Faktor yang pertama ialah kedudukan geografi yang strategik bagi Tanah Melayu. Semenanjung Tanah Melayu yang terletak di tengah-tengah perjalanan perdagangan timur dan barat merupakan laluan utama pedagang Cina dan India, juga Arab serta pelayar dari barat. Kedudukan Selat Melaka di Tanah Melayu pula melindungi kawasan tersebut dari tiupan ribut. Faktor yang kedua ialah sumber bahan mentah yang banyak terdapat di Tanah Melayu. Hasil bahan mentah yang banyak di Tanah Melayu seperti rotan, kapur barus, biji timah,
dan rempah ratus, serta hasil hutan bumi yang lain. Penemuan biji timah dan tercetusnya revolusi perindustrian menyebabkan komoditi tersebut amat diperlukan. Faktor yang ketiga ialah pasaran baru bagi barangan hasil Eropa. Revolusi perusahaan dan perindustrian yang berlaku di Eropa menyebabkan lambakan hasil buatan di Eropa. Oleh itu, pasaran baru bagi produk yang dihasilkan adalah diperlukan. Faktor seterusnya adalah keperluan kepada sebuah pangkalan. Penjelajahan yang giat dilakukan oleh negara barat memaksa mereka mencari kawasan yang dapat dijadikan pangkalan bagi kegiatan mereka di sebelah timur. Faktor yang terakhir merupakan kewujudan Prestigion. Pencarian kepada Savior, Mesia, ataupun penyelamat. Hal ini karena penjelajahan barat percaya wujudnya Prestigion dan kerajaan Kristen di sebelah timur yang dapat membantu mereka memerangi orang-orang Islam. Di kalangan penjajah barat yang datang ke tanah Melayu, British merupakan pihak yang paling banyak memainkan peranan mengubah bentuk asal politik, ekonomi, dan sosial di negara ini. Faktor-faktor yang menggalakkan peranan British. Yang pertama, faktor ekonomi. Kedudukan tanah Melayu sebagai sumber bahan mentah. Faktor kedua adalah faktor ancaman dan persaingan pengaruh, yaitu perebutan kuasa barat terhadap kekayaan sumber bahan mentah di tanah Melayu seperti Prancis dan Jerman. Faktor seterusnya ialah faktor pergolakan politik di negeri-negeri Melayu, yaitu kedudukan politik di tanah Melayu yang penuh dengan perebutan kuasa dan tidak stabil, terutamanya di Perak yang akan mengganggu perjalanan perniagaan biji timah. Dan faktor seterusnya ialah merupakan perubahan pucuk pimpinan di Britain. Kerajaan konservatif mulai menjelajah pimpinan dari Britain dengan dasar baru yang lebih terbuka terhadap penjajahan. Seterusnya ialah aktiviti penentangan, penjajahan, dan sabotaj perdagangan. Aktiviti penentangan dari kewarisan Kesultanan Melayu Melaka terhadap British, terutamanya sabotaj perdagangan di laut. Dasar-dasar penjajahan British. Dari segi dasar sosial, yaitu kemasukan imigran dari Cina dan India sebagai sumber buruh. Dari segi dasar pendidikan, pendidikan yang tidak seragam dan mengetepikan orang Melayu. Dasar penempatan pula mengikut kaum. Seterusnya ialah dasar ekonomi. Dasar ekonomi modern yang telah diperkenalkan oleh masyarakat Eropa. Hal ini menggantikan ekonomi tradisi yang sedia ada di tanah Melayu. Seterusnya, pengenalan ekonomi mengikut kaum. Orang Melayu dibagikan sebagai petani atau nelayan, orang Cina pula sebagai pelombong atau peniaga, dan orang India pekerja estet di ladang getah. Hal ini merupakan puncak kesukaran kepada perpaduan. Selain itu, kemasukan buruh. Kemasukan buruh luar menyebabkan ekonomi masyarakat Melayu terpinggir. Dasar pembangunan secara tidak langsung. Dasar pembangunan secara tidak langsung yaitu pembaharuan dan pembangunan atas dasar monopoli ekonomi penjajah yang memberi tempias dan tidak langsung pada tanah Melayu. Dasar politik pula yaitu dasar penasihatan dan birokrasi modern. Berlakulah perubahan sistem beraja kepada sistem presiden dan penasihat, central government, dan desentralisasi.
sebagai pemerintahan berpusat, yaitu perubahan sistem pemerintahan mutlak bagi negeri-negeri di tanah Melayu. Demokrasi dan pilihan raya, yaitu menggantikan sistem tradisi yang berdasarkan keturunan dan sistem feodalisme. Cara pentadbiran kolonis di tanah Melayu. Negeri-negeri Selat diperkenalkan hasil perjanjian London 1824. Inggris bertapak di 3 kawasan, yaitu Pulau Pinang, Singapura, dan Melaka. Ketika pusat pentadbiran di India banyak menimbulkan masalah. Seterusnya, negeri-negeri Melayu bersekutu, yaitu hasil perjanjian persekutuan 1896. Hal ini memudahkan dan menyeragamkan pentadbiran. Maka sistem residen jeneral diperkenalkan. Raja dan pembesar kehilangan kuasa. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Hasil dari perjanjian Bangkok 1909. Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu merupakan negeri-negeri di bawah jajahan Siam. Siam menganggap negeri-negeri itu tidak menguntungkan dan memerlukan banyak belanja. Oleh itu, British sedia tanggung beban utang 4 negeri tersebut. Kesan penjajahan kepada tanah Melayu. Dari segi kesan sosial, berlaku perubahan masyarakat dari uni sosial kepada plural society ataupun masyarakat majmuk. Perpaduan yang sukar diwujudkan di antara ahli masyarakat karena sistem pendidikan yang tidak seragam. Perpaduan yang sukar diwujudkan bertambah buruk dengan corak pencapaian masyarakat yang berbeza-beza. Dari kesan ekonomi pula, berlaku perubahan dari ekonomi tradisi yang sedia ada kepada ekonomi modern. Ekonomi dikuasai kaum imigran dan meminggirkan masyarakat Melayu. Maka berlaku keuntungan kepada penjajah dan kemunduran kepada tanah Melayu. Pengenalan ekonomi mengikut kaum semakin menjarakkan jurang antara kaum di tanah Melayu. Pembangunan secara tidak langsung diperoleh dari kegiatan ekonomi imigran dan penjajah British. Kesan dari segi politik. Kuasa Raja Sultan semakin hilang, sekaligus mengancam kedudukan orang Melayu. Pemerintahan berpusat menghilangkan peranan pembesar-pembesar negeri. Maka pilihan raya diperkenalkan sebagai cara baru membentuk pemerintahan.